Jadi kena ingat kalau untuk fosfolipid dia mempunyai kumpulan fosfat. Okey, ini adalah struktur fosfolipid lah. Okey, boleh Okey, boleh? Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada jenis lipid yang keempat iaitu steroid. Steroid ini adalah sebatian lipid yang tidak mengandungi asid lemak. Dia tak ada asid lemak. Ini struktur dia. Contoh steroid seperti kolesterol, hormon seks, termasuklah estrogen, progesteron dan testosteron. Ingat lagi tak yang mana satu yang hormon seks perempuan? Estrogen dan progesteron. Kalau lelaki, hormon testosteron. Sekarang kalau kita masuk bab pembiakan ni, tak payah ajar, betul tak? Hanya je. Okey, siapa tahu pasal ni? Siapa tahu pasal kita head? Kamu je yang mengajar begitu minatnya ya. Jadi kena minat semua bab dalam bio Okey, kemudian tengok ini adalah jenis steroid ni. Kita gunakan untuk apa? Kita gunakan sebagai rawatan untuk sesetengah keadaan keradangan, inflammation. Contoh bila salur darah mengalami keradangan pada otot untuk menyurutkanlah, untuk mengurangkan bengkak kan. Okey, ada juga steroid digunakan untuk merawat eczema, masalah kulit. Tapi ada juga yang digunakan untuk membina otot, jisim otot dan mengurangkan lemak. Jadi otot jadi macam betul-betul badan tu kan. Ada setengah atlet ataupun atlet angkat berat kan, ataupun atlet bina badan, mereka mengambil injection ataupun orally ke mengambil suntikan steroid ni untuk improve, untuk meningkatkan physical performance dia dan untuk membina muscle dia. Tapi ada kesan buruk dia. Kesan buruk dia contohnya meningkatkan tekanan darah. So dia tak berapa digalakkan lah. Jangan pula nanti cari steroid nak suntik. Yang lelaki-lelaki lah suntik nak suruh bina badan kan. Tak payahlah. Just buat senaman. Antara tip yang kita dapat kalau depan sekolah menengah dulu lah kan. Ada seorang senior tu badan dia betul-betul. So apa yang budak lelaki ni cakap, abang senior tu kenapa dapat body macam tu? Sebab bangun tidur dia akan pumping 100 kali sebelum pergi sekolah. Nak tahu jadi ke tak? Cubalah buat. Tak payahlah. 100 pumping, wah larat ke? Okey, macam ni badan dia. Kalau boleh, kita janganlah buat benda yang akan memudaratkan diri kita, elakkan. Okey. Maksudnya dengan ambil steroid ke buat benda-benda yang berlebihan lah. Sebab boleh memudaratkan badan kita lah nanti Okey. So perbezaan, persamaan dan perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Persamaan dia, kedua-duanya terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Kedua-duanya mempunyai glycerol dan asid lemak. Kedua-duanya adalah molekul tidak bertutup. Kita dah belajar kan apa itu maksud molekul tak bertutup baru ni. Okey, beza dia. Beza ada 5 Lepas tu saya akan masuk yang kelima, yang ni 4 dulu. Kalau lemak tepu, maksudnya dia hanya ada ikatan tunggal je. Dia tak ada ikatan ganda dua dalam asid lemak dia. Ni kawasan ni bukan sini ni bukan sini. Kalau lemak tak tepu, dia ada ikatan ganda dua antara karbon. Kan? Lemak tepu hanya ada ikatan tunggal antara karbon. Jadi atom hidrogen tak boleh masuk dah, tak boleh bergabung dah, tepu dah, tak boleh masuk dah. Tapi kalau lemak tak tepu, dia ada ikatan ganda dua. Masih lagi dapat terikat dengan atom hidrogen. Okey, lemak tepu tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan kerana semua ikatan antara atom karbon telah tepu. Tapi kalau lemak tak tepu, ikatan ganda dua masih boleh menerima satu atau lebih atom hidrogen tambahan kerana atom karbon tidak tepu. Kalau lemak tepu, kita akan dapati dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Kalau lemak tak tepu, didapati dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Ibarat gini lah,
kalau kita ada jar, ada balang, dalam balang tu kita letakkan spaghetti. Okey, satu balang ni kita letak spaghetti banyak. Oh no. So bila kita goncang balang ni, tak bergerak spaghetti tu kan. Dalam bentuk berkejal. Tapi kalau lah kita letakkan spaghetti tu tak penuh, tak tepu lagi. Dalam balang tu kita letak sedikit spaghetti. So bila kita goncang balang tu, spaghetti ni boleh bergerak-gerak dalam tu. Menggelosor apa semua kan. Jadi sebab itulah lemak tak tepu ni terdapati dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Okey Jadi lemak tepu sumbernya adalah mentega dan lemak haiwan. Kebanyakannya sumber haiwan lah. Kalau lemak tak tepu daripada minyak zaitun dan minyak ikan. Mentega kan, butter cup lah, glamour tak. Kalau tengok gambar pada butter cup tu gambar apa? Gambar lembu daripada sumber haiwan. Okey, yang ni tentang kolesterol. Lemak tepu tidak baik untuk kesihatan kerana boleh meningkatkan paras kolesterol dalam darah. Jadi kalau lemak tepu ni, dia mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Kalau lemak tak tepu mempunyai kandungan kolesterol yang rendah. Jadi apa yang tak baiknya tentang kolesterol ni? Dia boleh meningkatkan risiko serangan jantung. Lemak tepu juga boleh meningkatkan risiko penyakit diabetes. Sebab tu lah kita daripada muda ni, kamulah muda. Kita dah tua dah, umur 36 tahun dah. 36 tahun, bukan muda lagi Kena fikir dah. Kubu kata mari, rumah kata pergi tak. Kena buat preparation lah. Tapi mati sekarang tak mengira usia kan. Ada kanak-kanak, ada remaja meninggal dunia. Naik motor laju-laju. Betul lah jangan naik motor laju. Okey, jadi tambahan perbezaan lemak tepu kandungan kolesterol tinggi, lemak tak tepu kandungan kolesterol rendah. Okey, kita sikit lah dengan sedikit tazkirah. Ya Allah, tazkirah pula ya. Itulah kita ni kena sentiasa bersedia untuk kematian. Tapi kita doa dah. Kita doa supaya kita ni dipanjangkan umur. Supaya kita masih lagi dapat membuat kebaikan, mencari pahala sebagai saham akhirat nanti. Jadi macam kamu, apa tugas kamu sebagai pelajar? Tugas kamu sekarang ialah belajar bersungguh-sungguh supaya nanti kamu akan jadi orang yang berguna, yang dapat memberikan kebaikan pada masyarakat dan dapat membangunkan negara. Kita sama-sama doa, kita sama-sama panjang umur dan dapat melakukan lebih banyak kebaikan. Kalau tak jumpa orang yang baik, jadilah orang yang baik tersebut. Amin. Okey, kepentingan lipid dalam sel. Okey, so lipid ni adalah simpanan tenaga bagi haiwan. Karbohidrat sumber utama tenaga kan. Lipid juga fungsi dia sebagai sumber tenaga. Dan dia adalah pelapik bagi melindungi organ-organ dalaman daripada kecederaan. Penebat haba bagi haiwan. Okey, pernah tak kawan kita kan dia kata dia mandi, sejuk kan. Kita mandi tak sejuk pun kan. Kenapa? Sebab lemak kita banyak daripada dia. Sebab lemak ni, bila kita banyak lemak, sebanyak haba yang ditebat dalam tubuh kita. Sebab itulah orang yang badan besar dia tak rasa sejuk. Tapi kalau orang yang kurus, dia cepat rasa sejuk. Okey, lipid juga adalah pelarut bagi vitamin A, D, E dan K dan glycolipid yang terdapat pada membran plasma sel untuk memastikan kestabilan membran plasma dan membantu dalam proses pengenalpastian sel. Yang ni kita dah belajar bab 3 baru ni, iaitu dalam membran plasma kan, struktur membran plasma. Kita belajar komponen utama dia adalah lipid iaitu fosfolipid, kemudian ada protein. Kemudian ada kolesterol. Mana kolesterol? Yang ni kolesterol. Ada setengah gambar lukis heksagon. Ada setengah gambar lukis bulat. Terpulanglah pada soalan tersebut. Kemudian berbentuk dua lapisan kan? Dua lapisan fosfolipid. Yang ni bahagian kepala, yang ini bahagian ekor. Ni kepala, ni ekor. So dia macam sandwich. Dia membentuk dua lapisan. Dan pada lipid, pada fosfolipid, kamu boleh tengok pada lipid ada glycogen. Kalaulah glycogen tu terletak pada lipid, maka dia adalah glycolipid. Kalau glycogen tu terletak pada protein, sebab kita ada protein pembawa, kita ada protein liang kan, namanya adalah glycoprotein. So glycolipid, apa fungsi dia? Memastikan kestabilan membran plasma dan membantu dalam proses pengenalpastian sel. Kita tahu ni sel apa, ni sel apa. Apa lagi yang struktur yang
komponen yang memberi kestabilan pada membran plasma, kekuatan, iaitu kolesterol. Okey, so kita pergi kepada praktis formatif 4.4. Nyatakan unsur-unsur yang terdapat dalam lipid. Ingat lagi tak? Iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Dan sesetengah lipid mengandungi fosforus dan nitrogen. Ada soalan objektif suka tanya tau, ada bagi gambar, ada fosfat, kumpulan fosfat. Dia pun tanya ni apa? Ini fosfolipid lah. Fosfolipid ada kumpulan fosfat. Okey, senaraikan jenis-jenis lipid. Kita ada lemak, kita ada fosfolipid, ada linen, ada steroid. Okey, ini soalan otak otak brain beri pendapat anda mengenai pengambilan steroid sintetik. Sintetik ni maksud dia buatan lah yang kita buat untuk membina otot badan. Bukan kita buat tapi saintis lah yang buat. Kan ada pula tanya, teacher macam mana buat hormon steroid sintetik? Aduh, banyak ya. Baguslah suka bertanya. Dalam fikiran tu banyak soalan. Okey. Pendapat bagaimana? Elok tak? Walaupun steroid sintetik ni boleh membantu membina otot badan, namun pengambilan steroid boleh membawa kesan sampingan seperti peningkatan tekanan darah, masalah kesuburan dan risiko mendapat stroke. Oleh itu, pengambilan steroid sintetik harus dielakkan. Okey, uji otak. Suka sebut otak Okey, ikan paus ikan paus. Bukan ikan dugong ni, ikan paus. Okey, ikan paus mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya. Apakah kepentingan lemak ini kepada paus? Lemak tadi, ingat tak kita cakap tadi, kalau orang yang badan besar banyak lemak, so dia lambat rasa sejuk kan, dia panas kan. Kalau orang yang kurus ni, dia cepat rasa sejuk. Kerana lemak ni bertindak sebagai penebat haba. Bukan kita cakap orang berbadan besar macam ikan paus tak, jangan salah tafsir. Okey, lemak bertindak sebagai penebat haba bagi menghalang konduksi haba dari badan ke persekitaran akuatik dan seterusnya mengekalkan suhu badannya. Okey, so kita habislah untuk tajuk lipid. Lepas ni kita akan belajar untuk tajuk asid nukleik. Nanti teacher akan bagi homework dalam grup WhatsApp. Jawab, kita akan bincang insya-Allah Rabu ataupun Khamis. Okey, jangan lupa subscribe channel teacher. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye.